Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat datang kembali dalam ruang lanjutan Lokal XM Malaysia. Untuk jam 2 tengah hari ada sesi bersama Zul sekarang. Hai Zul. Assalamualaikum Dato'. Lama tak nampak online kita dua Dato'. Malam besok, malam besok. Malam besok Betul, lama. esok. Yang mana tak tahu lagi esok. Esok kita ada special show. Follow Hmm. the Bush Show, ada saya, ada Zul, ada Imran, di mana kami bincangkan topik pilihan minggu ni lah. Esok jam 8 malam. Tapi hari ni Zul, sesi pertama ni 2 sampai 4 petang. Apa dia Zul nak kongsikan kejap lagi? Okey, kita nampak pasaran terus optimis kepada cerita mengenai Omicron ni Dato'. Sebabnya pasaran sebelum ni menjangkakan Omicron, satu varian baru untuk COVID-19, dijangka lebih buruk kesan dia, tetapi setakat ini laporan yang diterima daripada sudut perubatan, daripada on the field menunjukkan bahawa impak ataupun kesan daripada virus Omicron ni tak seburuk seperti Delta, seperti apa juga yang nama COVID-19 punya virus sebelum ni lah. Jadi ini memberikan sedikit kelegaan kepada pasaran, dan kita nampak kejatuhan pasaran pada minggu lepas, Jumaat, Khamis, dan pada hari, semalam dan hari ini nampaknya dah mula bounce balik. Kita ada RBA pagi tadi, sebentar tadi mengekalkan mengekalkan polisi dia seperti jangkaan, dan dijangka hanya akan memberikan keputusan pada mesyuarat yang akan datang Februari, sebab Januari dia tak ada meeting. Kita juga akan ada Bank of Canada pada minggu ni, dijangka akan sama, sebabnya semua sedang tunggu adakah Omicron ni menyebabkan lebih banyak penutupan ekonomi, adakah dia lebih buruk daripada varian Delta sebelum ni. Jadi setakat ini Bank Pusat sedang wait and see, dan kita nampak apa yang RBA buat pada hari ini, Dato'. Okay, alright. Thank you Zul. Jadi itu semua Zul bincangkan kejap lagi. Ada apa-apa pertanyaan nak tanya, silakan dekat ruangan chat box. Macam biasalah, klik je kat situ, nanti nampaklah ruangan komen kat sebelah. Masuk nama dulu, klik join, baru letakkan komen anda. Okay. Alright, jadi saya nak silakan dekat Zul kalau Zul dah sedia. Ready, Dato'? Okay, silakan Zul. Thank you. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bersama saya Zulkifli Zul Razak dalam sesi pertama hari ini. InsyaAllah Pian, wassalam, Rosli, wassalam dan rakan-rakan yang lain. Kita akan ada dua sesi bersama saya hari ini 2 sampai 4, 7 hingga 8 petang nanti Maaf, demam sikit Hari ini kita sambung apa yang kita bincangkan semalam mengenai struktur pasaran. Biarpun topik kita struktur kolektif, memahami kaedah meletakkan posisi dagangan dalam pasaran, tetapi kita akan sambung kepada struktur motif. Semalam kita dah cover struktur motif. Kita akan pergi kepada lanjutan dia, motif dengan lanjutan. Benda yang paling susah sekali. Ramai yang tak minat dengan Elliott Wave bukannya sebab tak nampak macam mana nak lukis 1, 2, 3, 4, 5 ABC. Dia lost ataupun dia tak dapat nak faham bila berlaku extension. Benda tu yang paling susah dalam Elliott Wave. Jadi hari ni kita akan spend lebih banyak masa kepada extension, memahami penggunaan indikator, memahami penggunaan dynamic. Pada minggu ni kita advance sikit Jadi semalam kita dah sentuh mengenai motif biasa 1, 2, 3, 4, 5 tu, dan sifat-sifat dia serta Fibo correlation dia. Hari ini kita akan sambung kepada struktur lanjutan. Jadi sebelum kita mula, saya baca disclaimer dahulu. Risiko pelaburan dagangan online secara margin mempunyai risiko tinggi. Tahap leverage tinggi boleh membantu atau menyebabkan kerugian. Sila pertimbangkan sama ada berdagang online sesuai untuk anda dengan mengambil kira pengalaman objektif pelaburan dan kemampuan kewangan. Ada kemungkinan anda boleh hilang sebahagian atau keseluruhan pemain asal, oleh itu jangan gunakan modal daripada wang yang anda tidak sanggup rugi. Anda seharusnya mengetahui risiko kaitan dengan online dan mendapatkan pandangan daripada penasihat kewangan bebas sekiranya anda mempunyai sebarang kemusykilan. Nama saya Zulkifli Zul Razak, panggil Zul saja, seorang pelabur sepenuh masa dan dalam dunia dagangan sudah buat lebih daripada 20 tahun. Wassalam Sufi. Sufi ada mesej dekat Discord Saya baru dia tengok notification. Tak sempat nak check. Okey, nanti saya tengok Okey, kita lihat dulu apa yang sedang berlaku dalam pasaran semasa lah dalam kalender seperti dijangka, kita ada RBA yang mengekalkan kadar faedah, tak mengejutkan pasaran.
Jepun punya cerita pagi tadi adalah kepada isi rumah. Ini ada berkaitan dengan sentimen serta inflation dan serta pendapatan. Tak ada nothing much untuk RBA seperti dijangka mengekalkan dia punya rate pada 0.10. Petang ni nothing. Actually nothing much. Daripada sudut data tak ada banyak. Pada malam nanti, petang nanti kita akan ada survey ZEW Bank of untuk Kanada. Malam nanti kita akan ada IV. So nothing much daripada sudut data. Kita akan ada KDN, kita akan ada GDP, tapi ini adalah revise. Ini adalah bacaan yang bukan bacaan yang pertama untuk Europe. So KDNK ni bukannya satu yang kalau ada pun dijangka turun sedikit tapi tak ada banyak kesan sebab ini bacaan yang bukan bacaan pertama. Kalau yang anda nak tengok volatility dia bacaan pertama. Trade balance untuk Kanada ini not really, kecuali dia miss banyak lah yang besarnya mungkin kepada China. China punya data itu adalah pada, tapi kenapa dia kat sini okey, mungkin kepada data China, tapi saya tak faham kenapa dia kat sini. Sepatutnya ini dekat besok bukannya sebelah malam. Ini sepatutnya ini bila ini anytime ini anytime petang nanti, biasanya pukul 4, pukul 5. Ini sepatutnya bukan pukul 11. Ini mungkin petang nantilah. Jadi kita sedang tunggu untuk trade balance data untuk China. Itu mungkin ada impact dia kepada sentimen dalam sesi Eropah ni nanti. Lain daripada tu tak ada. Jadi data, berdasarkan data tak ada banyak. Kita ada RBA mengekalkan kadar polisi. Bank Pusat seperti yang kita tahu sedang menunggu impact Omicron varian COVID-19 kepada aktiviti ekonomi. Setakat ini tak ada. Dia punya kesan dijangka dilihat lebih mild. Cuma data China ni jadi ni bila-bila, ini petang nanti saya rasa dalam pukul 3, pukul 4 nanti data ni akan keluar. Okey, pasaran menjangkakan yang lebih rendah. Semalam kita ada PBOC memotong reserve rate ratio dia dan dijangka akan memotong kadar faedah sekiranya aktiviti ekonomi mula lebih perlahan di trading economics. Okey. Tapi apa pun saya tak peduli sangat data ni. Sundi mungkin dah keluar maybe kat trading economics. Sekejap saya refresh ni dulu. Mungkin dah keluar. Biasanya dia sekitar between pukul 11 ke pukul 4 petang. Ini kat sini belum keluar. Sekejap dekat trading economics. Sekejap sekejap. Trading economics. Saya tengok kejap dulu dia. Dekat China ni data China dah keluar. Export from China grew 22%. Export 22%. But easing adalah lebih rendah lah berbanding dengan sebelumnya. Mungkin ini tak update lagi Kalau tengok kat sini sepatutnya dia update sekali. Tak ada. Apa pun data dia dijangka lebih rendah daripada sebelumnya. Jadi tapi data yang keluar setakat ini, ekspor China di sini ini adalah 22% untuk ekspor, manakala untuk import pun saya tak tahu. Saya tak nampak untuk ni. Jadi ini menunjukkan something yang lebih positif. Apa pun nice to know. Adakah dia positif kepada pasaran? Yes, lebih tinggi daripada jangkaan sebelumnya. Adakah dia data yang amat bagus? Tak, lebih rendah daripada data sebelumnya. So, nothing much lah about that data. Tapi lebih dia tidak menyebabkan yang lebih negatif. So, kita jangkakan untuk sentimen semasa akan berterusan. So, seperti yang kita bincangkan sebelum ini, semalam kita dah jangkakan bahawa ini akan ke atas. So setakat ini
Ini adalah untuk US 500. We are looking at bounce daripada struktur ini yang menunjukkan siri pergerakan motif. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9. Ingat 5, 9, 13 dan seterusnya itu adalah siri motif. Okey, jumlah lekuk. Jumlah lekuk. The thing is, pergerakan motif berkenaan, it precedes ataupun dia berlaku selepas satu pergerakan motif. So, kalau kita ada 1, 2, 3, 4, 5 motif diikuti oleh satu pergerakan korektif 1, 2, 3, 4 dan 5 ataupun 9 ataupun 13 ataupun 17, kita jangkakan bahawa itu cuma merupakan wave 1 ataupun A ataupun W ataupun tak kisah. Ataupun A lah, W tak dapat sebab dia adalah nombor motif. So, pada waktu ini kita sedang melihat pergerakan ini yang dijangka akan melakukan satu nombor korektif 1, 2, 3 ataupun 7 ataupun 11. Soalan saya, setakat ini kita nampak berapa lekuk? 1, 2, 3, 4, 5. Boleh tak dia habis? Tak lagi. Dia kena naik sebanyak 3, 7 ataupun 11. Faham tak, Pian? Jadi kita jangkakan kat sini akan ada 3, 7, 11, tambah 4, tambah 4, tambah 4. Benda tu je. Hari-hari kita cerita, benda tu je. So, setakat ini kita nampak 5. Sedang buat 5, 6, 7. Kalau nak jatuh pun selepas 7. Apa pun anda tak akan trade yang ini. Wassalam, Kimi. Apa pun anda tak akan trade yang ini. Nak break ke tak? Berdasarkan nombor yang dekat sini, kita tak jangka dia break. Kalau dia break, kita akan jadikan ini flat ataupun benda lain. Itu sebabnya ada masanya kita tunggu, ada masanya kita tak tunggu. Kalau dia turun kat sini dan kita dapati nombor dia adalah nombor korektif 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau anda seorang agresif, nampak tak kadang-kadang saya guna perkataan tu? Anda boleh trade yang ini. Anda boleh trade yang ini kalau dia nombor korektif. Kalau dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Turun ni 7. Katalah 7. Dan anda boleh agresif sebab dia boleh break. Itu yang kadang-kadang anda dengar saya guna perkataan kalau anda seorang agresif. Saya matematik paling jelek pun masih boleh. Asal tahu mengira je. Asal tahu mengira, you are okay. So, berdasarkan struktur semasa, kita tak jangkakan yang ini akan break. Sebab 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini 9. Okay? 13, 17. Oman, mana Oman ni? Oman ada tak Oman? Dan seterusnya. Jadi kalau ini ada nombor motif, kita jangkakan ini adalah 1. Sekarang ni dia break dan break trend line. Yang ini pun break. Nampak? Dia benda tu berulang-ulang. Dan setakat ini kita nampak 1, 2, 3, 4, 5. Belum. 6, 7. Kalau dia nak turun pun 7 ataupun 11 ataupun 15 ataupun seterusnya. Agresif hawkish. Okey. So setakat ini dia masih ada mungkin ke atas, turun, naik balik. Tu kalau dia nak jatuh pun. Dia kena 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita tengoklah apa dia jadi. Kita tengoklah apa dia jadi. Sebab semua, kalau cuma ini yang struktur motif, yang lain-lain struktur korektif, mungkin ini buat kerja lain. Tetapi,
kalau kita lihat semua indeks yang lain, semuanya sama. Daripada high yang sama, menarik kan? Kepada low yang sama, jumlah dia semuanya jumlah bacaan motif. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Benda sama. So, kita ada bacaan motif. Setakat ini, 1, 2, ini break 3, masih 3. Mungkin ada reset 4, 5. So, mungkin kita, kalau ini berakhir dengan divergence, kita akan katakan ini A. Simsalabim, apa tu? So, kalau dia berakhir dengan ni, ini adalah kita punya A. So, apa pun anda tak trade di sini. Kalau nak trade, anda trade biar structure tu habis. Kalau dia habis M5, anda trade M5. Kalau dia habis dekat H4, anda trade H4. Jadi, ini adalah structure untuk daily. Sebab pergerakan semasa sekarang ni kita jangkakan sedang membetulkan structure daily. Sebab kalau ini 5, ini dijangka akan berlaku 3, ini dijangka akan berlaku 5, dan sini dah nampak lain macam, benda yang sama macam kat atas ni, macam yang kat ni tadi, 5 ke bawah, satu, nampak yang 5 tadi kan? 1, 2, 3, 4, 5, lepas tu dia break kan? Ni break macam tu kan? Yang sebelum ni tadi untuk US 500. Jadi sekarang ni kita tengok terbalik. Kita tengok terbalik 1, 2, 3, 4, 5. Yang ini pula. Yang ini pula. Jadi ni pula break. Benda yang sama. Ini break. So kita jangkakan sini akan berlaku 1, 2 dan 3. Structure ini dijangka habis. Itu je. Macam mana kita tahu dia terbatal? Kalau tiba-tiba dia break out ke atas ni untuk apa? Untuk momentum, ini pula break structure. Then kita akan extendkan wave 3 ke sini. Benda itu sahaja berulang-ulang. Kalau dia turun 1, 2 dan 3, US 30 ni kita trade sebab dia ada incomplete sequence. 1 dan 2. Ini tak lengkap lagi. Macam kenapa kita ambil Fibo dekat sini, bukan 1, 2 dekat sini, disebabkan reset ini. Benda tu je berulang-ulang. Jangan peduli dengan Fibo, dengan apa? Elliott wave ni. Itu cuma untuk saya ikut hukum dia supaya wave 3 tak paling pendek. Kan Rosli? Benda tu je. Kan? Benda tu je. Anda ikut dia rule itu. Dah cukup. Tak ada benda 100%. Boleh tak kita salah? Boleh. Anda cari tak salah dalam trading, jangan trade. Simpan duit. InsyaAllah kaya. Itu je. Jadi setakat ini kita nampak, ini nampak macam motif. Jadi kita ada bacaan motif, diikuti oleh motif. Ini adalah satu balik. Tapi fraktal yang lebih kecil. Tunggu 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 3. Jadi kita ada 5, 3. 5, 3, 5, 3, 5, 3. Bang, kenapa tak ada 1, 2, 3? Saya sebenarnya, kalau penandaan saya, platform yang saya guna sendiri, bukan MT5, bukan TB, saya tanda macam ni tau. Saya tanda 5, 3, 5, 3 je. Saya tanda 5, 9, 13. Saya tanda guna nombor kalau nak tahu. Saya tandakan guna nombor. Saya tak ada A, B, C, W, X, Y tu tak ada. Saya gunakan nombor kalau nak tahu. Sufi, Akimi, faham tak? Saya menandakan semuanya guna nombor. Saya tak ada peduli pasal A, B, C tu. Saya pernah tunjukkan kepada anda sebab dekat MT5 ni kita tak payah saya nak tandakan 23, 24. Kalau anda tengok cat-cat dulu yang kita pakai, saya ada tunjukkan bagaimana saya map. Cumanya untuk pemahaman anda, kita gunakan Elliott wave dan kita ikut hukum-hukum Elliott wave.
Oh, itulah benda yang tanya pagi tadi. Tak sempat buka mesej lagi. Tadi saya ada problem sikit dengan kamera, dengan audio. Tu yang dari tadi duk sibuk dengan audio dengan kamera dekat PC ni. Mata dah lang. Tak, dia saya tak buat edit wave tau. Kalau nak faham. Saya buat sequence. Yang penting motif atau tak. Itu je sebenarnya. Berapa lekuk. Itu je. Jadi kalau sini 5, kita nampak 1, 2, 3, 4, 5. Anda kira daripada stokastik ni, daripada bawah ni 1, 2, 3, 4, 5. Kalau ini masih sideway, ini 3. XM Malaysia ada tambah host baru bukan? Semalam XM Indonesia ada nampak tambah 1 host baru. Tak, kita setakat ini kita masih ada Irina dan Zatul. Mungkin teringin juga nak ikut XM Indonesia punya session. Pian, nanti kita guna VPN untuk nak tengok XM Indonesia. Sunbi ni guna VPN, dia dapat ikut kita. Saya pun teringin nak ikut. Nanti tengok Sunbi. Saya tak tahu. Saya tak pernah tengok. Waalaikumsalam Noh. Jadi kalau di sini berlaku snake, itu gunanya snake. Anda nak tahu ini 3 atau 4 atau 5. Setakat ini anda tak nampak divergence dekat sini. Kalau dia divergence, kalau dia macam kalau kat sini ada divergence, dan ini 5. Dan anda tandakan 1, 2, 3, 4, 5. Jadi A. Benda tu je. Tak perlu VPN. Minta Sunbi macam mana? Tak, macam Sunbi nak ikut Indonesia, tak payah VPN. Macam kita orang dekat sini kena VPN kot. Ataupun tukar bahasa. Kira je sequence, tapi untuk full structure kena. Tak, sequence tu akan mengikut hukum Elliott wave, Kimi. Asas dia kepada Elliott wave punya hukum. Tetapi pemetaan dia, saya tak guna peta Elliott wave. Saya guna 1, 2, 3, 4, 5. Tapi asas dia kepada Elliott wave lah. Sebab Elliott wave ni, kalau extension, anda akan kena banyak kali recount. Yes, Sunbi, faham. Yang Sunbi cerita tadi pasal pilih region, pilih bahasa. Pilih bahasa. Nanti kita ikut. Jadi, kalau dia buat 6, 7, contoh. Macam kita extendkan, saya extendkan apa tadi? UJ ke apa? Apa saya extend tadi? Kejap. Apa saya extendkan tadi? JPY. Something saya extend tadi. Saya tak ingat apa benda saya extend tadi. Kejap. Saya tengok apa yang saya extend. Kejap. Crosses. Euro AUD. Euro GBP. GBP AUD. Contoh macam ini. Macam GA sebelum ni kita katakan bahawa kita ada macam ni. We did have ini. Dan kita buat macam ni. Macam mana dia? Macam ni lah. Okey, ini 1, ini 2. Dan kita ada 3. 3 whatever lah kat sini 3, 4 dan 5. Jadi kita extendkan 1 kat sini. Tapi bila dia naik ke atas lagi, kita terpaksa tukar dia jadi macam ni. 1, 2, ini 1, ini 2, ini adalah 5, ini 3, ini 4 dan seterusnya. Anda fikirkan mana satu yang extend. Kalau kita buat Elliott wave, anda terpaksa recount. Tapi kalau anda buat sequence, kalau anda kira sequence, ini akan dikira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, dalam ni ada ada 5 lagi. Dan seterusnya kepada nombor motif. 5, 9, 13 dan seterusnya. Jadi kalau kita katakan dalam ni ada 5, dalam ni ada 5, dalam ni ada 5, dan kita akan ada 17. Jadi dia simple, dia lagi simple. Itu bagi mereka yang apa? Bagi mereka yang scalping, itu adalah something yang amat-amat membantu. Itulah something yang amat-amat membantu bagi mereka yang scalping. Okey? Ini adalah untuk bagaimana anda menentukan adakah dia nak habis atau tak habis. Anda tentukan kat mana kita extend. Okey. Sambil-sambil kita sentuh topik kita. Okey, jadi untuk indeks kita sedang melihat correction dan dijangka masih ada lagi sebab setakat ini 1, 2, 3, 4, 5 tak dapat habis kat situ. Main price tapi kawan-kawan boleh cuba register, siapa tahu boleh masuk. Okey, nanti tengok. Thank you Zumbi. Okey, setakat ini kita nampak 1, 2, 3, 4 dan 5. Tak dapat habis. 6, 7. Kalau nak habis pun. At least 7. Ni belum habis lagi. Masih ke atas lagi. Sampailah dia break. Kalau dia break, ini kita akan jadikan sebagai apa? A, B dan C. Ini jadikan sebagai macam ni. Kalau setakat edit wave, saya boleh jadikan ini A, ini B, ini C. Ini W, ini X. A, B, C. Or whatever. Ataupun sini W, X dan Y. Macam tu je. Kalau setakat edit wave tipu. Faham tak? Kalau setakat edit wave. Sebab itu anda tak trade semua lekuk. Kita akan, apa pun kita jadikan dia sebagai kiraan korektif. Di mana kita ada 1, 2 dan 3. Kalau setakat edit wave, kita boleh main fractal, kita boleh mainkan structure. Kalau setakat edit wave. Ini tadi katanya motif. Kenapa jadi korektif? Kalau kita setakat edit wave, apa pun anda tak akan trade di sini. Kenapa kita katakan ini sebagai 5? Sebab lain-lain structure semua kiraan yang sama. Disebabkan oleh dynamic. Itu saja. Okey, dapat tak dia habis kat sini dah jatuh? Tak. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau dia jatuh, ini korektif. Macam mana? Tadi 5. Kalau setakat edit wave. Tapi disebabkan oleh benda yang sama dekat yang lain-lain, higher probability dia akan buat at least macam ni. Kalau dia nak jatuh pun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau nak jatuh pun. Apa pun anda tak trade di sini. Kita akan trade US 30 yang tak lengkap lagi apabila dia melakukan wave C ini nanti. Kita akan trade DEX apabila benda sama. Kalau jatuh jadilah 3. Simple dia nak tukar dia. 1, 2, 3. Sini kita trade. Apa pun kawasan ini, dia dah berkecamuk macam tu, anda tak trade. Zoom out nampak 3 lekuk, betul? So, apa pun kita cuma tunggu yang ini. Sebab itu anda tunggu 2 fractals. Di mana kita tahu DEX ada yang tak lengkap dari 30 Mac, daripada 03, 20, kita ada US 30 pun sama. Lain-lain indeks tak ada. Pada waktu ini sedang korektif. Kalau bang, tapi ini daily bang, H4 bang, saya trade M5, buat dekat M5, benda sama. Cumanya pergi time frame kecil. Itu je. Boleh tak lukis sampai M5? Silakan. Saya tak lukis. Saya ada kehidupan nak buat. Saya ada benda lain nak buat.
Kalau anda nak buat, boleh. Tapi kena ada banyak masa lah. Lagi kecil time frame yang anda pergi, lagi banyak masa yang anda kena spend kepada trading. Siapa-siapa yang kata, lagi kecil time frame, lagi relax engkau trade, masuk sekejap, scalp, lepas tu lupakan. Tak ada. Orang tu sentiasa merenung chart, risau pasal trading dia. Simple je. Ataupun dia mempunyai skill yang amat tinggi. Dua je. Dia memang dahsyat ataupun dia memang risau sentiasa. Antara dua je. Lagi kecil time frame anda pergi, lagi lama masa anda spend dekat chart. Kalau anda punya skill yang tinggi, itu bagus. Kalau anda tidak punya skill yang tinggi, itu tak bagus. Depend kepada anda. Depend. Ada yang bagus, ada yang tak bagus. So, adakah trading di time frame kecil tak bagus? Dia kalau sesuai kepada anda. Syarat dia, lagi kecil time frame, lagi tinggi skill. Itu saja. Lebih banyak masa. Lebih banyak masa yang spend. Tak, dia depend kepada trader. Ada orang yang lebih suka kalau dia pressure, dia perform lebih bagus. Dia macam ni, anda boleh cari satu dissertation ataupun kajian dalam psikologi di mana terdapat, bila kita bercakap mengenai skill dan juga performance, skill and performance, prestasi dan juga performance dan kemahiran dan juga prestasi, performance. Graf dia menunjukkan macam ni. Seorang yang mempunyai kemahiran yang tinggi, apabila dia perform in front of audience, orang sedang tengok, dan dia pressure, diberi tekanan, performance dia macam ni. Okay? Tetapi mereka yang tidak mempunyai skill yang tinggi ataupun punya skill yang rendah, bila dia diberi tekanan ataupun dalam in front of audience, performance dia macam ni. Ini terbukti secara saintifik. Melalui kajian ni, melalui few psychological punya test. Saya ambil psikologi, jangan heran. Kalau saya mengikut American, saya baca dia punya journal. Hazrin, 5-3, itu saja sekuen. 5-3. 5-3. Tak ada cerita lain. Dia tak ada, nak faham dia 5 dan 3 je. Setiap benda 5 dan 3. Dia kalau anda complicatekan dia, itu payah. Lepas nanti kita akan masuk kepada cerita lanjutan. Dia 5-3 je, Zin. Asalkan pegang 5. Kalau 3 diikuti oleh 5, macam ni 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita tahu 5 ni, ada 5 sebelumnya. Dan yang ini adalah 5 untuk membentuk 1. Dia 5 dan 3. Pegang 5 dan 3 sahaja. Pegang 5 dan 3 sahaja, Zin. Kalau dia turun, kita jangka 1, 2. Tiba-tiba kan, dia break bawah ni. Dan kita akan jadikan yang ini sebagai 3. Ataupun sequence lain. Dia 5-3 je. Asalkan anda pegang 5-3, anda okey. Asalkan anda pegang 5-3. Sangat kurang skill. Ya, inilah kemahiran. Inilah satu mengenai kemahiran. Jadi apa makna dia kepada kita? Satu adalah pressure daripada sudut tekanan. Sebab audience, sebab tekanan, emosi apa semua ni, sekiranya anda punya skill yang tinggi dan trade di time frame yang rendah, performance anda mungkin tinggi. Tetapi sekiranya skill anda biasa ataupun rendah, anda ditekan dengan emosi, benda ni. Sebab anda payah untuk nak mengikut sistem tu. Anda payah untuk nak mengikut, so kemahiran anda tak cukup. Kemahiran terdiri daripada 2.
pengetahuan basically terdiri daripada dua. IQ, ini adalah kemahiran anda untuk nak tahu benda-benda ni lah. Yang kedua adalah emotional quotient. Dua. Saya boleh cerita ni 3-5 hari saya boleh cerita benda ni. Sebab ini memang bidang saya kalau nak tahu. Anda ramai trader, dia belajar benda ni. Faham? Anda belajar chart, anda belajar apa semua. Yes, anda tahu semua, everything. Tengok candle per. Itu CRS yang tak wujud pun dia pergi nama kan ya. Island terbang, island reversal, tak ada. Island terbang, island fly, dia buat CRS baru. Faham? Tinggi tak tinggi IQ dia. Wah, kita kata okey, dead cat bounce. Tak. Itu dog. Macam mana jadi dog lah pula. Sukatilah ya. Jadi the thing is, ini ramai kita belajar kat sini. Tapi ramai kita tak belajar ini. Emotional quotient adalah keupayaan kita untuk mengenal pasti, untuk anda compartmentalize your emotion and how to deal with your emotion. That part is the most important part bagi seorang trader yang diabaikan. Sebab itu saya nasihatkan kepada semua. Buat belief, and bila anda analisa, jangan samakan analisa dengan trading. Buat jadual untuk anda analisa. Supaya anda buat analisa benda yang sama, tapi anda letakkan alert tempat anda nak trade. Buat dua tu. Masa tu baru anda dapat mengawal your EQ. Then this one will need banyak masa untuk anda nak kawal dia. Sebab ini dah ingrain dalam kita bertahun-tahun. Belief mengenai trading dan nak buat jadual dan ikut jadual. Benda tu yang susah. Tak. Emosi sentiasa ada, Hazrin. The thing about kita sebagai manusia, kita semua ada personality. Ada yang extrovert, ada yang introvert. Siapa kata trader yang dah besar-besar tu tak ada emosi? Siapa kata saya trade tak ada emosi? Ada. Kalau saya tak ada emosi, saya bukan manusia. Cumanya saya dapat mengawal dia because of benda ini. Sebab itu saya sentiasa sebut, belief, buat belief, buat belief. Kalau saya tak ada emosi, itu saya bukan manusia. Setan dia. Emosi sentiasa ada. Bohong orang kata tak ada emosi. Bohong. Itu benda paling bohong. Because when it comes to money, macam mana pun sebagai manusia, kita ada fear and greed, sentiasa ada emosi. Cumanya macam mana kita nak mengenal, kita faham bahawa yang pertama bila kita ada problem adalah kita akui kita ada problem. Itu yang pertama. Sebab itu saya ajak anda semua buat belief. Yes. Jadi nak kontrol dia. Benda tu yang susah. Jadi yes, kita boleh bercerita pasal sistem. Sebelum anda dapat nak ikut sistem, anda kena kenal diri anda dulu. Sistem mana yang sesuai. Sebab itu anda kena tengok apa yang sesuai kepada anda. IQ tu penting tak? Penting. Ini pun penting. Ini yang sistem. Tapi anda nak ikut sistem tu, itu yang paling payah. Untuk saya sendiri bertahun-tahun. Ramai orang terciduk dengan trading disebabkan oleh ini. Bukan dia tak tahu trade. Dia tahu trade. Ramai orang disebabkan oleh yang bawah tu. Inilah yang saya tekankan sebenarnya. Tapi entah kenapa korang semua, market dynamic. Kita cerita market dynamic lah. Sambil-sambil tu saya cuba untuk turn sikit kepada yang EQ tu. Sebab kalau nak cerita market dynamic, saya rasa Pian power, Sufi bagus, Kimi bagus. Noh dah start jadi Sifu kan Noh.
Kalau setakat market dynamic ke, but nak buat dia berulang-ulang, nak istiqamah tiap-tiap pagi ataupun setiap masa nak sentiasa update dia, itu benda yang payah. Kalau nak tahu. Betul tak, Din? Benda tu yang payah. Okey. Kalau saya kena pancing ni, pergi ke lain saya ni. Okey. Kita balik kepada chat. Faham? Dia tak dapat kena pancing sikit dah. Dia pergi ke lain. Okey. So, kita masih menunggu ke bawah lagi. Jadi, DEX ke lain. Nak buat dia sentiasa tu yang payah. Itu yang payah. Kita boleh cerita pasal sistem market dynamic apa semua ni sebab akan ada orang kan dengar, aku sell je. Zul kata, tak, siapa betul? Anda betul. Tapi anda pastikan anda buat benda berulang-ulang. Itu je. Saya betul, anda betul. Tak ada orang betul dalam trading. Tak ada orang betul. Tak ada orang betul. Yang ada cuma high probability. Yang anda dapat buat adalah sistem anda mungkin kata sell. Sistem anda mungkin kata sell index. Okey? Kalau bagi saya itu salah. Tapi dalam sistem anda itu betul, anda ikut. Saya betul, anda betul. Dua-dua. Tak ada orang betul. Yang ada cuma high probability kepada mengikut sistem anda. Itu. Dalam sistem saya, tak ada. Tak ada short index. Dalam sistem anda kata, itu tadi short, tempat B untuk short, anda betul. Itu je. Betul. Sungi. Benda ni yang orang paling selalu anggap remeh. Benda yang, nak kawal dia buat belief. Seriously. Anda boleh cerita market dynamic dari pukul anda bangun tidur dan 3 hari kemudian baru nak tidur balik. You can talk about that. But, untuk nak ikut dia sentiasa istiqamah, bila market tak kena dengan dia, dia tak akan perform. Setiap sistem akan ada masa drawdown. Setiap. Tak ada yang akan naik. Tak ada. Anda akan diuji bila anda sedang mengalami drawdown. Seorang trader tu, dia ada dua. Masa kita tengah naik, masa kat sini. Anda akan diuji masa ni. Masa tengah nak peak tu. Ataupun masa anda tengah drawdown. Masa kat bawah ni. These are the time di mana anda tahu anda seorang trader yang bagus atau tak. Itu je. Buat benda logik je sebenarnya. Buat benda logik. Kalau tengok chart saya pun, saya sedang cuba ceritakan benda logik. Itu je. Jadual dalam nota tu, Noh. Dalam nota. Ambil nota dekat Discord. Ambil nota dekat Discord. Apa yang saya punya ni semua ada dalam tu. Nota dekat Discord ni. Nota 2. Yang ni. Yang ni semua. Yang ni. Ambil nota 2 dalam Discord kita. Download kat situ. Okey. Dia macam ni. Tak ada orang yang sama. Yang penting anda kenal, anda tahu apa kepercayaan anda yang berguna kepada trading, apa kepercayaan anda yang tak berguna kepada trading. Contoh kepercayaan yang tak berguna, bukan tak berguna, dia tak membantu trading anda adalah, apa dia? Anda limitkan. Contoh, saya cuma trade gold. Contoh, saya cuma trade EJ. Contoh, saya cuma trade index. Contoh, saya trade saham je. Itu limitation. Sebab anda hadkan kepada instrumen yang anda berdagang. Itu contoh limitation. Adakah dia salah? Mungkin betul kepada anda. Tetapi secara standardnya dia limitkan. Saya seorang scalper, saya seorang swing. Trade di time frame kecil tak bagus. Itu limitation.
Faham? Makin tinggi time frame, makin bagus. Sunbi, itu tak betul. Kalau orang tu mempunyai banyak masa, dia sesuai kepada yang lebih kecil dan dia boleh trade di lebih time frame yang lebih kecil, kemahiran yang lebih tinggi, by all means buat. Saya follow signal. Signal can be a system. Faham tak Pian? Whatever system, contohnya anda ikut sebagai satu, anda tak nak risau, anda ambil sistem ni, anda buat position sizing dia. Faham tak? Anda boleh follow signal, ada signal masanya dia perform. Seriously. Ada masanya signal tu perform, ada masanya dia tak perform. Kunci kepada kejayaan trading bukannya analisa. Analisa tu benda berulang macam yang kita buat. Kunci dia kepada position sizing. Try benda tu. Ambil satu signal, lepas tu anda buat position sizing. Try tengok. Masa dia tengah perform, anda nak 2A contohnya. Anda nak 1A, anda nak 0.8. Pakai dia. Masa dia tak perform, kecilkan position sizing. Masa dia cut off dia, anda tak pakai. Anda letak kat demo. Dia naik balik, pakai balik. Try buat benda tu Pian. Mana tahu, kan? Dia tak ada. Itulah dunia kita ni. Sebab orang ramai ingat bahawa dia kepada teknik hebat. Tak ada. Semua teknik bagus. Asalkan kita buat dia berulang-ulang. Yang susahnya adalah position sizing. Position sizing, benda yang kita share minggu lepas. Try buat. Dah boleh masuk? Boleh. Betul, yes. Kita belajar identify chart area 5 wave tapi tak mau identify dia. Yes, betul. Itu yang benda yang paling payah bagi seorang tu adalah untuk dia mengakui kelemahan dia. Benda tu susah. Bila anda faham bahawa apa kelemahan, bila anda mengakui kelemahan anda dalam trading, sebab ramai dia bukannya kelemahan dia daripada IQ. Ramai dia kelemahan daripada EQ. Itu yang payah. Tak nanti kacau. Jangan ikut signal yang tak ada stop loss. Ada stop loss, ada TP kan. Saya tak tahan kalau jenis yang, saya dah kata buy kan. Dia float 800 pip. Dia naik 18 pip. Alhamdulillah profit. Astaghfirullahalazim. Saya dah kata dia naik. Ni cerita ni. Kan price naik. Price breakout Price breakout kan. Dia retest. Buy di sini, signal keluar. Saya ada dalam satu grup ni, saya tengok dah. Kan? Dia float dia 800 pip. 800 pip. Ya. Ini EU tahun berapa saya pun tak ingat. Lepas tu dia naik, kan? Dia profit. Sementara tu kan, bersabar. Ayat-ayat Quran semua penuh. Kita yakin kepada analisa kita. TP 15 pip. Bila dia keluar 15 pip ni, alhamdulillah akhirnya kita punya analisa menuju kepada arah kita. Alhamdulillah. Dia keluar kat sini kan. Dia kata dia keluar. Turun balik, price pergi macam ni. Siapa masih hold buy yang kita punya analisa kat sini? Seperti yang dijangka. EU fly. Allah, saya terus exit group. Tak tahan. Demam aku. Demam. Demam ke pialu. Tak tahulah siapa. Saya tak merujuk kepada siapa-siapa, tapi adalah. Demam. Tak tahan aku. Dia seperti yang dijangka, EU fly. Astaghfirullahalazim. Tapi itulah yang mewarnai industri kita. Kalau tak macam ni, tak meriah lah dia. Okey, kita tak habis lagi analisa. Okey, untuk indeks ada soalan. JP225 sama. Ini adalah ini adalah A, B, ini flat 1, 2, 3, 4 dan 5 nanti untuk C. Sakit otak aku Sufi. Float 800 pip. Kan. Dia pergi 15 pip. Alhamdulillah.
Kita keluar, jangan hold lagi sebab nampaknya price nak jatuh ke bawah. Sekali price naik, seperti dijangka, EU naik. Astaghfirullahalazim. Sakit otak aku. Berbulu-bulu telinga saya dengar. Tak tahan. Tak apalah, mungkin dia dah berubah sekali. Tapi kesian lah kan yang ikut. Letakkan stop loss tu. Saya tak kata signal tak bagus. Signal okey. Letakkan stop loss. Apa takut sangat? Ramai tak nak letak stop loss sebab tak nak ni ya. Tak nak bagi tahu kat mana salah. Dia tak ada salah, tu masalahnya. Tapi seronok. Letak industri kita ni tak seronok. Faham? Ini adalah A. Ini A. Ini B. Dan kita ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi maksudnya kita akan jangkakan pasaran mula jatuh tak lama lagi. Tapi masih naik lagi ya. 3, 4, 5. Sini kena ada divergence nanti. Barulah ini jatuh. Faham? Kita jam berapa ni? Okey, ada 10 minit. Ini untuk indeks. UK, IBEX sebenarnya ada entry tau. IBEX. Wait. Apa dia punya simbol kat sini? Sekejap. Ada. IBEX Spain ada ni lah. IBEX ni ada apa? Ada signal sell tau. Tapi saya takkan bagikan signal sell untuk indeks. Tapi dia memang menunjukkan bahawa kita ada sell signal. Okey, ini adalah untuk IBEX. Ni break. Ini break. Itu break dan break dia dalam 5. Faham? Ini adalah 5. Ini adalah 5. 1, 2, 3. Ini adalah, kita akan letakkan ini sebagai A, B dan sebagai flat. Maksudnya kita jadikan sini sebagai 3. Dan sini adalah wave 2, 3, 4 dan 5. Faham? IBEX ni ada signal sell tau. Ini untuk IBEX. Jadi kalau dalam sistem saya tak akan short index. Faham? Saya tak akan short index. Jadi apa yang saya akan buat adalah, kalau saya nampak ada signal sell di indeks, saya akan cari kepada yen pair yang tidak ada higher high. Contohnya seperti EJ, ataupun lepas ni saya kongsikan Contohnya seperti EJ dekat sini. Ini tidak ada higher high dan setup yang sama dengan IBEX, di mana sini breakout. Faham? Jadi kalau ada 3 wave di sini, 1, 2, 3, anda boleh short. Ini untuk EJ. Ada 2 lagi. Anda tahu bahawa movement ini adalah movement 3. Dan W, X dan Y. Ini bukan yen dynamic. Ini dolar dynamic. Jadi untuk ini berlaku, untuk jadi 3, UJ kena ke atas. UJ kena buat benda ni. UJ kena buat benda ni.
ke atas. Masa ini berlaku, UJ ke atas, EU pergi mana? Masa ini berlaku. EU pergi mana, Sufi? Jimmy? No. Pian? Masa ini berlaku, EU akan pergi ke bawah. Tapi EU kita tak dapat nak trade. Sebab dia tak ada ni. Ini tempat, ini setup yang sama. Tengok di sini. Ini setup yang sama ini. Ini setup yang sama. Ini maksud saya yang kita tunggu tadi ya, dekat EJ tadi. Ini setup yang sama. 1 2 3 untuk short. Ini setup yang sama. Jadi, maksudnya EU akan buat benda ni. Boleh tak kita short EU kat situ? Tak. Anda boleh lihat kepada kawan kita ni. Faham? Setup yang sama. Tunggu 3 wave. 1, 2, 3 untuk short. Faham tak? Ini hedging. Ini dipanggil hedging area. Yes. Kalau nak short, anda boleh short AU dah. Tapi selepas 3 wave kat sini. Ini 5 wave. Faham? Satu lagi adalah kepada NU. Benda sama. Tak payah lukis. Dia sama. Ni cantik. Tak payah lukis aku. Dia sendiri ikut. Benda yang sama. Ini 3711 is not a rigid system di mana anda cuma trade ikut ni, tak. Ini dipanggil sebagai hedging area dan anda tunggu kepada 1 2 3 untuk short. Faham? Kita ada incomplete sequence kepada structure ini. Jadi kita ada siri pergerakan yang kita boleh trade. A trend is not necessarily dalam 5 wave. Satu trend boleh dibentuk oleh 3 wave. Jadi trend di situ dalam 3 wave. W, X dan Y. Itu konsep asas kepada 3711. Faham? Nampak? Dah bila kita nak trade market correction? AU dengan NU tu. Pilih salah satu. Jangan trade dua-dua. Nampak kita tadi tak payah lukis, dia sendirilah letak. Maksudnya dia sama. Jadi pilih AU atau NU bila selepas 3 lekuk untuk anda short. Sekarang dia ke atas. H1 dia tengah ke atas, tengah buat correction. Ini. NU sama. Di H1 dan H4, dia tengah buat correction ini. Anda nampak 3 wave jelas, anda boleh cari short di situ. Itulah tanya kat Discord. Sebab boleh tak trade bila ada... Tak baca lagi, Sufi. Tak baca lagi. Tadi kelang kabut dengan kamera ni tak keluar gambar, dengan audio dia jadi suara robot, tak tahu kenapa. Jadi saya tengah buat yang untuk kita sesi ni tadi, dari jam 11 lebih sampai baru tadi. 1:30, 1 lebih, baru settle. Ni boleh. Ni boleh. Yang ini boleh, Sufi. NU, asalkan 2 fractal. Maksudnya di sini, maksud saya di sini, kita ada incomplete sequence. Ini ada sequence. 1, 2 dan break. Jadi kita ada sequence 100% di sini. Ini collect. Jadi kita ada incomplete sequence. Itu yang pertama. Ini yang pertama. Mana? Okey. Ini yang pertama. Berdagang struktur kampus tidak lengkap atau ni
anda kena ada structure tidak lengkap, incomplete sequence ataupun momentum. Itu yang pertama. Time out. Kita dah habis masa dah. Okey. Yang jangan short cuma asset. Saya takkan short index. IBEX tadi ada memberikan signal sell. Jadi kita dah boleh start selling untuk Australia dollar, New Zealand dollar. Itu bermakna gold dengan silver ke bawah lagi. Saya mungkin tukar juga gold, tapi tengoklah. Yes, betul dia. Itu benda logik dia kan. Long infinity, kalau nak pergi short, dia pergi kosong. Dah tahu benda tu ada limit, kenapa nak short? Pergilah long. Dia boleh pergi ke bulan. Itu je. Itulah benda paling logik nak dibuat. Nampak? Semua ni dalam nota kita. Kita akan bincangkan asas struktur pasaran selepas ni. Jadi kita rangkumkan kepada analisa kita selepas ini. Kita break sekejap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung selepas ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Okey, jadi kita rangkumkanlah apa yang kita lihat dalam pasaran semasa. Jadi kita ada sentimen yang lebih positif seperti dijangka semalam, dan setakat ini bounce daripada pergerakan menurun yang berlaku pada minggu lepas. Bounce yang bermula pada minggu ini setakat ini nampaknya bergerak dalam motif. Setakat ini dan tak ada divergence. Ini tak ada divergence. Jadi maksudnya ini adalah wave 1, 2, mungkin 1, 2 dan seterusnya ke atas. Ini adalah 1, 2, 3 or whatever. Apapun, kita nampak 1, 2, 3, 4 dan 5 setakat ini. Jadi kalau dia nak jatuh pun 6, 7. Apa tanda dia nak jatuh? Bagaimana kita tahu dia nak jatuh kat situ? Kalau dia sampai 7 ataupun 11 lekuk ataupun 15 lekuk tambah 4 tambah 4 Hazrin, yang itu faham tak Hazrin? 5, 3, 5, 9 tambah 4 tambah 4, 3, 7, 11 tambah 4 tambah 4 tambah 4. Mana Hazrin tadi? Dia 5, 3. Lepas tu ada beranak akan 5, beranak akan 3 tu. Itu sequence. Jadi, adakah sequence tu dalam fractal mana? Dalam pecahan untuk time frame apa? Itu dia. Jadi, kalau dia 5, diikuti oleh 5, 5 seterusnya tu kita kira sebagai fractal kecil dahulu. Sebagai A dahulu. Kalau dia break, then kita tukarkan belakang. Itu je. Okey, jadi setakat ini kita jangkakan ini masih ke atas lagi. Belum habis kat sini. Okey. Okey, jadi apabila ini jatuh, itu memberikan kita peluang sama ada untuk anda kurang faham. Tak apa. Tak apa. Kita ulang yang itu. Masa ni kita tengah masuk yang advance. Pusingan ke tahun depan saya akan balik kepada yang asas balik. Tu no. Tak apa. Try bincangkan dalam Discord. Banyak nota bagus yang dalam tu. Yang Sufi dah buat, yang siapa lagi dah buat. Kimi dah buat. Pian pun rekodkan, dan tanya soalan dalam live ni. Kalau anda tak faham, so asas-asas dia semua ada dalam video dalam tu. Tengok dalam Discord. Tu sebab dia saya buat Discord. Ini untuk komplement apa yang kita ada dekat XM ni. Itu bukan XM tak bagi saya buat benda tu. Kalau nak tahu, saya buat dia untuk anda. Dan saya letak tengkuk saya kat situ. Sepatutnya saya cuma mengajar kat SM. Memang saya mengajar kat SM je. Tapi itu untuk anda. Faham? Dan ikut sesi-sesi live ni, kita ceritakan lebih detail lagi. Kalau anda perasan, apa itu tak ni.
Okey. Okey. So, kiraan yang ini adalah kiraan motif. Kiraan yang kat sini 5 pula. Ini nombor 9, ini 9 tadi. Ini pula dah 5. Jadi kita akan katakan 5 ni adalah melengkapkan A ataupun satu kecil. 5, 3, 5, 3. 1 dalam 3. Sini 9 dalam yang 5 tu. 5, 3, 5, 3. Balik beranak belakang balik. Masuk balik. Baby tu masuk balik. Okey, ni 1, 2, 3, 4, 5. Tak dapat. Dia kena 6, 7. Baru kalau dia nak jatuh. Tapi berdasarkan struktur ni, ini adalah A, ini B, ini C nanti. Mungkin C di atas ni. Baru dia jatuh balik. Selagi dia tak break atas ni, kita katakan dia ke bawah. Sebab struktur ini adalah motif. Kalau dia break, kita jadikan struktur ni korektif. Itu je. Selagi dia di bawah atas, di bawah paras atas ni, kita akan lukis dia ke bawah. Kalau dia break kat sini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dia break. Kalau nombor dia 9, kita tunggu 3 ni kita long. Apa susah? Itu je. Jangan degil dengan market. Kalau dia nombor motif, turun 3, dia break out. Itu memberikan kita breakout. Breakout kena 9, 5, 9, 13, 17. Then pull back kita trade. Itu je. Trade benda-benda seperti ini. Jadi setakat ini indeks anda tak trade. Tetapi movement indeks ni, kita katakan masih lagi ni. Jadi itu bila ini akan complete. Bila ini akan jadi 3, 7 ataupun 11. Kita ada struktur AUD US dollar yang baru bounce 1. Tengok ni Tengok dia punya correlation Ini baru 1, kalau kita pergi kecil-kecil ni kepada bounce M5 rasanya. Sekejap. Kecil sangat M15. Okey. Tengok 1, 2, 1, 2, 3, 4 kalau nak suka kecil-kecil 5, 6, 7, 8, 9, 1, 9. Belum, tak dapat. Sama. 5, 9 yang tadi tu tak dapat. Ini masih dalam kiraan motif. Boleh jadi gila, betul? Slow. Saya cuba untuk slowkan sikit. Ada banyak lagi saya nak cuba kongsikan. Tapi saya slow sikit. Ada masa saya pecut, ada masa saya slow balik. Ini masih kiraan 9. Kira daripada stokastik ni. Apa pun, ini nombor motif. Jadi kita masih katakan dia ke atas lagi. Jadi bila dia sampai nombor korektif untuk AUD US dollar ni, yang kita tahu dia ada breakout dan ada incomplete sequence, anda boleh short yang ini. Ini adalah sama dengan wave B dekat US 500, US 30, apa ke semua tu tadi dah. Jadi anda boleh short yang ini. Anda juga boleh short yang ini. Benda sama. Benda sama. Ataupun ini. Masa ni kita jangka market masih ke bawah. Nampak? Jadi ini tempat yang anda boleh cari. Bila kita nampak dia membetulkan struktur ini. Jadi anda akan nampak di sini akan buat 1, 2 dan 3. Dia akan buat macam ni. Yes. Tahu Kimi. Kalau macam Kimi, dia dah ikut elite wave lama. So sebelum ni nak connect the dot dalam elite wave,
hampir nak mustahil. Betul tak Kimi? Kalau anda cuma guna elliott wave, anda ada masanya anda lukis NU ke atas, AU ke bawah. UCAT atas bawah. Betul tak? Sekarang ni bila anda masukkan faktor dinamik kepada sequence dan anda mapkan berdasarkan sequence, dia fractal tu semua nampak. Kita boleh katakan dia extend ataupun dia truncate ataupun dia nak apa. Sebab kita masukkan sequence 5, 3, 5, 9, 13, 17 dan seterusnya, dan fractal iaitu kepada dynamic, kepada kalau tiba-tiba EU break or whatever. Dan anda dapat jawab soalan tu. Kalau anda cuma gunakan elliott wave, seorang akan lukis lain, yang sebelah kanan lagi akan lukis lain. Yes, bila sama Noh, Noh pun sama. Dia Noh, Kimi dan siapa nama? Sufi Baru nampak kan? Kalau tak memang pingsan, memang tak dapat. Saya faham. Saya pernah lalu yang tu. Connector suka short in process. Ya, jangan. Yang penting rajin mengira. Kalau rajin mengira bolehlah pergi timing kecil. Tak payah pergi timing besar. Tak teruk sangat kira. Kalau pergi timing kecil memang banyak mengira lah kerja. Kerja mengira kerja. So sekarang ni kita nyatakan ini masih ke atas. Jadi kalau dia membuat 3 wave ke atas, dan kita short. Kalau dia ke bawah lagi, tak ada masalah. Sini adalah wave 4. Kalau dia tak membetulkan. Jadi apa pun anda tak buat apa-apa selagi dia tak membetulkan struktur ini. Faham tak? Ini boleh jadi 3. Ini boleh jadi 3. 3 merah ni kat sini. Selagi dia tak membetulkan struktur ini tak break, ini tak break struktur, ini dah nampak dah start break. Tapi kalau dia tak break dan dia jatuh lagi tapi ada divergence, then anda akan jadikan ini 1, ini kesemua jadi 1. Ini 2, ini 3, ini 4, ini 5. Dan apa pun anda tunggu dia buat besar sikit, then baru anda short. Kalau anda masuk setiap lekuk, itu pengsan. Jadi untuk sementara ni kita jangkakan ini masih kuat. Dekat cycle semua 535. Itu benda lazim yang dibuat bagi mereka yang baru kenal ataupun baru cuba untuk nak buat elliott wave. Seorang lukis ke atas, seorang lukis betul. Kalau memang mampu sampai ke M5 lebih cepat, lagi dahsyat. Itu je. Okey, so kita sedang menunggu bounce ini. Kita jangkakan bounce tu sedang berlaku ataupun akan berlaku. Tapi apa pun ini sini tempat anda boleh short, ataupun AU benda yang sama, EJ benda yang sama sebab dah ada shape dia dah ada. Jelas? Jadi tunggu 3 wave. Jadi maksudnya EU pun ke atas. Mana EU? EU pun ke atas. EU pun ke atas. Ini mungkin sini adalah diagonal. Bukan diagonal. Ini W, X, A, B dan C. Saya letakkan macam ni supaya tak pening. Kalau saya letak kecil-kecil orang pening. Dan sini akan buat 5 wave sebagai flat. Okey. So AU, NU kita tunggu peluang untuk short. Indeks dijangka masih turun ke bawah. Yen pair masih turun ke bawah. Apa peluang trade? EJ, NU, AU. Untuk sekarang. Okey. Sebabnya, basically everything is dollar dynamic sebab dolar masih ada perlu buat kekuatan ni. Shorter term, dolar UJ ke atas.
Saya tak akan buat W, X, Y, X dan Z sebabnya kiraan dia sequence. W, X, Y, X, Z sama dengan sequence 5 tau. Jadi dia mengacau kiraan sequence. Sebab lekuk dia 5. Faham tak Noh? Soalan Noh adalah mengenai benda ni. W, X, Y, X, Z. Okey. Jumlah lekuk dia. 1, 2, 3, 4, 5. Apa yang saya buat? Saya tukar dia kepada W, saya tukar dia kepada W, X dan Y. Supaya dia jadi 3. Sebab saya pegang 5, 3. Boleh no? Dan saya akan truncatekan dia. Boleh? Sebab kalau tak, kita akan kira dia sebagai 5. Ini biasanya saya akan katakan dia sebagai truncate. Masalah dengan W, X, Y, X, Z ni adalah kat mana anda nak tarik dia punya fibo untuk tempat tunggu. Kita boleh tarik fibo kat sini dan biasanya W, X, Y ni truncate, dia tak sampai 100%. Kawasan ni akan masuk jauh dalam ni. Yes. Itu sebab dia. Sebab tu saya akan ada few benda yang saya buang. Yang pertama adalah, kecuali tak ada cara lain. Nombor 1 adalah yang ini. Nombor 2 adalah triangle. Triangle pun sama. 1, 2. Cumanya triangle dia tak buat lower low. Dia truncate. Jadi kita akan dia tak ganggu baca, dia tak ganggu. Sebab kalau kiraan tu adalah low high higher low higher high, macam triangle ni dia truncate. Tapi kalau anda kira satu lekuk, triangle akan ganggu. Jadi saya akan cuba buang triangle. Itu nombor 2 yang saya buang. Kalau anda kira satu, kalau anda tengok sequence kiraan saya tak kira triangle. 2 benda, triangle dan W, X, Y, X, Z saya buang. Ada few lagi. Truncation dalam edit wave saya tak pakai. Truncation dalam edit wave adalah bila berlaku benda ni. 3, 4, 1, 2, 3, 4 dan 5. Ini tak break. Dan ini masih ditandakan sebagai 1, 2, 3, 4, 5. Ini tak dapat. Sebab dalam kiraan saya, dia cuma 3. Jadi, saya akan buat dia 3. Sebab tu dah nampak chart saya ada macam ni. 3, 4 dan 5. Saya akan force lukisan dia. Yes. Betul. Sebab saya, edit wave tu cuma untuk saya map. Saya mengira sequence. Saya gunakan edit wave untuk map. Untuk nak katakan kita map motif ataupun kita map korektif. Dan kita tengok fractal dia. Kalau mapping saya menggunakan tu adalah sama dengan edit wave, di mana asal dia adalah color merah. 1 ataupun A ataupun W. Sama. Yang nombor 2 adalah kepada biru. Okey, 1 ataupun A ataupun W. Sama. Saya tak gunakan macam ni. Saya gunakan 1, 2, 3. Dulu saya rajin sharekan. Sekarang ni saya tak lukis dia kat sini. Sebab itu adalah kepada yang saya guna. Black box yang saya guna, dia guna 1, 2, 3. Dia tak guna edit wave.
Dia tak guna edit wave. Okey, saya kena buka ni, sakit telinga. Boleh? Okey. Jadi itu kesimpulan kita, iaitu saya melihat kepada apabila kita sedang melihat indeks, kita sedang melihat indeks yang sedang membuat 1, 2, 3, 4, 5. Kita katakan bahawa 1 ni dah tamat dan setakat ini pergerakan pembetulan dia adalah dalam pergerakan 1, 2, 3, 4, 5 ataupun 9 ataupun 13, 5 ataupun 9 ataupun 13, depend kepada lekuk mana yang anda kira, tapi apa pun kita jangkakan akan berlaku 1, 2 dan 3. Setakat ini apa yang kita nampak di sini adalah 5 wave. Okey. Sambil-sambil kita cover benda ni. Sebenarnya apa yang kita ni saya masukkan sekali Pian. Topik dan juga analisa ni. Jadi kita jangkakan di sini adalah A. Sini adalah A. Kita sedang menunggu B kat sini. Dan apabila ini berlaku, ini sampai kawasan resisten, itu memberikan kita peluang kepada setup incomplete yang ada dekat AU, NU dan EJ. Ini adalah 3 instrumen yang anda boleh trade apabila ini berlaku. Clear? Ini adalah 3 instrumen yang anda boleh trade apabila pergerakan C ini berlaku untuk melengkapkan wave 2. Clear? Apa nak trade? Apa yang ditunggu? Okay, now kita masuk ke topik kita. Semalam kita dah cover mengenai motif. Sifat-sifat asas motif adalah wave 2 tak boleh bawah wave 1, wave 3 tak boleh paling pendek, wave 4 tak boleh masuk 1, dan wave 5 biasanya volume yang lebih rendah. Okey. Itu asas. Semalam juga kita dah katakan bila kita menunggu wave 2 lazimnya sama ataupun lebih besar daripada 50% Fibo retracement. Paling kurang adalah 38.2. Boleh tak dia jadi lebih kurang? Lebih rendah lagi retracement dia? Boleh. But untuk analisa kita jangkakan lebih ataupun sama ataupun lebih daripada 38.2. Bukannya 38.2 retracement tu tempat untuk anda entry. Bukan. Kalau anda mengira 3 wave dia, anda dapati tak sampai 38.2 Fibo retracement, anda jangkakan sini akan extend lagi ke bawah. Itu 38.2 tu. Wave 3 tak boleh paling pendek. Dia boleh jadi nombor 2 metode. Wave 4 lazimnya lebih rendah, kurang daripada 50% Fibo retracement, wave 2 kepada wave 3. Lazimnya dia adalah 23.6 ke 38.2. Wave 5 ada 3 cara kira, panjang sama dengan wave 1, ataupun bila kita ambil Fibo retracement terbalik, wave 5 adalah di antara 123.6 ke 161.8. Ataupun cara ketiga, kita ambil Fibo extension daripada permulaan 1 kepada 3 kepada 4, wave 5 61.8. Itu 3 cara kira. Tengok nota semalam. Okey, itu untuk motif. Hari ini kita masuk lebih lagi kepada extension. Ini yang payahnya. Benda ni paling, anda nak tahu seorang tu bagus ke tak Elliott wave adalah menerusi bila dia melukis extension. Kalau setakat 53 semua orang boleh lukis. Bila dia buat benda ni, benda macam ni, ini yang paling payah nak lukis. Benda macam ni.
Ni benda paling payah nak lukis kalau nak tahu. Dalam edit wave. Bila dia banyak lekuk macam ni. Sebab, apa juga rule yang dekat sini, kena ikut. Faham? Wave 2 tak boleh bawah wave 1, wave 3 tak boleh paling pendek, wave 4 kalau kita katakan dia motif, tak boleh masuk kepala wave 1. Itu paling payah nak buat. Anda tahu orang tu bagus atau tak bagus daripada situ. Kalau saya nak test orang, saya akan bagi satu chart yang trending, saya nak fractal dia sampai sub-minuet. Then, masa tu kita tahu orang tu bagus ke tak. Benda seronok nak lukis. Itu paling payah nak lukis. Okay. Now, extension berlaku apabila kita ada satu pergerakan dengan momentum. Basically, extension adalah benda macam ni. Kalau kita dalam satu ni, kita akan ada 1, 2, 3, 4 dan 5. Bila berlaku extension, jumlah lekuk dalam ni melangkaui 5. Lebih daripada 5, 9 dan seterusnya. Okey. Katalah sini 9. Abang kata extension cuma 1. Sini pun 9. Dan kita akan genapkan dia jadi 5. Itu je, sama. Salah satu akan extend. Dia tak boleh 3-3 extend. Kita boleh cuma extend satu wave. Dia tak dapat anda extendkan 3-3. Itu rule pertama bila anda ingat, bila anda melukis extension. Benda tu yang paling asas yang dilanggar ramai. Dia extend 1, dia extendkan 3, dia extend 5. Maksudnya fractal dia beranak. Biasa je, bila lebih daripada 2, then structure tu akan jatuh bila-bila. Bila anda extend lebih daripada 2 kali. Now, maksud saya macam ni. 1, 2, macam mana kita tahu dia extend? Apa sifat wave 3 tadi? Wave 3, internal dia, wave 4 tak boleh masuk wave 1. Sekali lagi saya ulang. Dalam wave 1, dia boleh berlaku diagonal. Ini kunci dia kepada extension. Kalau nak tahu apa kunci dia. Wave 1, dia boleh motif, dia boleh berlaku satu diagonal. Ini leading diagonal. Wave 5 sama. Dia boleh motif ataupun dia boleh diagonal. Maksudnya, wave 4 masuk balik wave 1. Itu boleh berlaku cuma di wave 1 dan wave 5. Wave 3, dia tak boleh melakukan diagonal. Dia tak ada mid diagonal. Dia ada leading dengan ending diagonal. Sekali lagi saya ulang. Diagonal cuma boleh berlaku dekat wave 1 dan wave 5 ataupun A ataupun C. Ataupun C dalam flat. Dia tak boleh berlaku dalam wave 3 sekiranya wave 3 melakukan motif. Bila diagonal berlaku dalam wave 3 dalam motif, kesemua ni tidak boleh melengkapkan wave 3. Kalau dia melakukan diagonal, dan semua ni akan jadi diagonal. Jadi maksudnya ini adalah wave 1 ataupun 5 ataupun A ataupun C. Dia boleh, tapi itu tak akan jadi wave 3 dalam 3. Jadi apabila kita melihat wave 3 dalam 3, maksudnya dalam yang kecil ni, 1, 2, 3, 4, 5, anda akan sentiasa menjangka ini motif. Jadi, macam mana kita tahu extension berlaku? 1, anda ada breakout. Okey? Anda sedang menjangka ini wave 1, ini wave 2. Dan anda menyangka sini akan buat dan ini akan buat 3, 4, 5 untuk melengkapkan 1, 2, 3,
4, 5 untuk melengkapkan 3. Betul? Tapi, ingat, even dalam ni, anda akan ada wave 3 dalam 3 balik. Jadi maksudnya dalam ni, dia pun tak boleh bersilang. Apa jadi kalau dia buat macam ni? Dia turun, dia naik, dia turun balik. Dan ini semua masuk. Ini kita akan letakkan macam ni. 1, 2 dan 1, 2. Kita akan jangkakan bahawa sini extend. Macam mana kita nak tahu dia extend? Ataupun saya panggil dia sebagai nesting. Ini bahasa dia. Ini nesting. Macam mana kita tahu dia nesting? Maksudnya 1, 2, 1, 2, 1, 2, sini yang pecut. Ni spring ataupun ini adalah lazimnya anda nampak dia pecut. Ini yang selalu Wyckoff kena tangkap. Dia ingat itu adalah satu whatever. Lepas tu faham? Ini yang selalu kena kalau anda ikut Wyckoff, ingat dia nak pergi ke bawah, sekali dia pecut terus. Ni yang selalu kena. Skematik dia fail. Okey. Macam mana anda tahu yang bahawa ini berlaku? Kunci dia adalah kepada mana ni? RSI. Yes. Sini ada divergence. Lepas tu turun. Lepas tu kan yang kat sini dia ada divergence. 2 sini. Dan dia break. Di sini akan mula mengular. Dekat stokastik sini akan mula mengular. Stokastik di atas 80, di atas yang sebelah ni kan. Stokastik waktu ni kat atas sana. RSI akan break. Tu. Yes, sign of weakness. Ingat, kita ingat sign of weakness. Sekali kau habis. Satu adalah RSI. Ini dia punya tanda. Ini RSI. RSI break. Sama ada di sini ataupun di sini. RSI break. Dia berkecamuk macam ni. Itu satu. Kenapa kita tak kata 1, 2, 3, 4, 5 adalah kepada benda ni. Dia break. Dan kalau dia break, yang ini kita akan tandakan sebagai 1. Kalau dia tak break, kita akan tandakan 1, 2, 3, 4, 5. Faham tak? Ini break channel. Kalau dia break 1, 2, 1, 2, dia break apa channel, itu kita tandakan sebagai 1, 2 dengan RSI break. Dia dua-dua sekali. Baik. Kalau RSI dia tetap break ke atas, dia reset wave 2. Kenapa? Mana dia punya ni tadi? Okey. Dia reset wave 2, reset, dia break lagi. Break lagi high. Itu tanda bahawa kita sedang nest. Ini break lagi dan berakhir dengan divergence lagi. Berakhir dengan divergence. Dan dia break upper channel. Itu adalah nest. Kalau itu, ini wajib masuk. Itu adalah antara highest probability entry yang ada dalam 3711. Antara yang highest. Kalau RSI break, kita nampak stochastic nesting. Stochastic akan nest dahulu. Reset itu bukan wave 4.
Itu reset wave 2. Jadi wave 3 in progress dalam time. Ini yang kita panggil sebagai complex divergence. Tak apa. Anda ikut sesi Imran, Anda tanya Imran. Ada 3 jenis divergence. Ya? Ada 3 jenis divergence. Minta diterangkan mengenai kompleks kompleks divergence ada time frame. Time frame berlainan, satu time frame mula menunjukkan divergence. Ataupun hidden divergence adalah apabila kita ada price buat higher high, indikator tak buat higher high. Tanya Imran. Ya, waktu ini yang meletup. Ini banyak berlaku dekat yen pair, dekat GBP. Ini banyak berlaku dekat yen pair dan GBP pair, meletup entah apa-apa. Kita pun garu kepala. Pergi tengok chart lama-lama yen pair dan ni ini adalah sign of extension. Extension berlaku dalam salah satu daripada 3 salah satu daripada 3, sama ada wave 1, 2, 3, 4 dan 5, di mana wave 1 panjang. Wave 3 mungkin lebih pendek daripada wave 1. Okay. Ini yang kita jangka untuk indeks sekarang ni tau. Ini 1, ini 2, ini 3, ini 4 dan ini 5 untuk melengkapkan wave 3. Tapi sini akan melakukan satu motif. Ini ni. Indeks. Ini yang kita jangkakan 3 dia akan ke metode sikit. Yes, kalau dia berlaku macam ni, inilah something yang anda tak lepaskan peluang. Jangan lepaskan peluang kalau yang macam ni. Jadi ini adalah untuk wave 1 extension. Ini wave 1 extension. Ini wave 1 extension, di mana 1 panjang. Extension juga, kalau wave 3 extension, wave 1 extension lazimnya berlaku selepas satu peristiwa besar dalam market. Selepas berlaku satu peristiwa besar dalam pasaran, wave 1 extension. Wave 3. Wave 3 extension itulah yang paling lazim dalam market. 1, 2, 3, 4 dan 5. Ini benda paling lazim untuk currency dan juga saham. Itu adalah wave 3 punya extension. Dan yang ketiga adalah wave 5 punya extension. Tak cukup pula. Wave 5 punya extension. Ni. Ini lazim berlaku dekat komoditi. Wave 5. Ini adalah 3 jenis extension. Jadi maksudnya, anda nampak benda ni sama ada di sini, dekat kawasan sini, dalam 1, 2, 3, 4, 5 dalam ni, ataupun dalam ni. Yang RSI buat high ataupun dalam ni. Yang penting yang dalam ni, wave 5 dia sentiasa di time frame yang anda tengok. Katalah anda tengok kat daily ataupun di H4, anda nampak di sini tetap ada divergence. Cumanya kepada fractal ataupun yang kecil dia terus buat high sampailah dia buat ni. Tapi divergence untuk wave 3 ni tak boleh break. Kalau dia break, kita akan extendkan wave 3 instead of wave 5. Sebab itu anda jarang nampak chart saya extend wave 5. Sekali lagi saya ulang. Apa pun, ini tak dapat langgar. Apa pun, ini tak dapat langgar. Kalau kita tengah melihat motif. Lekuk 5 mempunyai momentum divergence. Apa jadi kalau lekuk 5 tak ada divergence? Lepas ni.
lekuk 5 hendaklah mempunyai momentum divergence. Kalau dia tak ada momentum divergence, kita nak buat apa? Sekejap. Maksudnya, kalau kita tengah menjangkakan 5, kita nampak ini adalah fractal daily, kita akan jangkakan dia punya RSI macam ni. Yang kawasan ni akan macam ni. Dan dia masih ada divergence. Kalau dia membatalkan divergence, kita akan jadikan ini sebagai, katalah kita jangka ini fractal besar, 1, 2, 3, 4, dan kita sedang extend wave 5 dalam minor. Tiba-tiba dia membatalkan divergence. Then, apa yang kita buat? Kimi, kalau dia membatalkan divergence dan dia paling tinggi, kita akan buang 3 kat sini. Kita akan extendkan dia sebagai 1, 2, dan kita dalam wave 3. Then, kita akan tunggu 4, 5 untuk habiskan 3 merah. Kita akan extendkan 3. Kalau tak, selagi dia ada divergence, kita extendkan 5. Kalau the moment dia break, then itu adalah wave 3. Boleh? Jadi di bawah ini yang kita extendkan 1, 2. Benda ni yang ramai orang silap. Ya? Boleh kata majority dalam elliott wave, kalau dia punya silap, itu kesilapan dia. Sebab mengabaikan momentum. Itu majority dia. Itu lazim. Anda akan extend kan? Ini dah naik. Dia break RSI. Okay. Now, anda letakkan 1, 2. Kena tengok Anda sekarang ni di dalam anda sedang letakkan 1, 2 dan anda sedang menjangkakan wave 3 dalam 3. Okey. Anda kena masukkan faktor dinamik. Sebab kalau anda menjangkakan wave 3 dalam 3 dan ini adalah indices, anda sedang menjangka apa kat sini? Anda sedang melihat negatif yen dynamic ataupun indices dynamic. Sebab itu tanpa dinamik, benda ni mustahil. Okay. Kalau yen pair agrees dengan dia, kita akan lukis 3 dalam 3 di sini. Kalau yen pair tak agree dengan dia, yen pair tak menunjukkan dia bersedia untuk membuat pecutan, then kita kena letakkan 1, 2 dalam yang kecil macam ni. Pernah tengok chart saya buat macam tu tak? Dan ini adalah wave 3, 4 dan kita sedang buat wave 5. Pernah nak nampak chart saya kecil-kecil macam ni? Seperti yang anda nampak dekat ini. Yang ini. Dalam ni. Kalau tak, kita akan letakkan ini sebagai 3 dalam 3. Itu laju tau. US 30 pun sama. Yes, US 30. US 30 dalam ni. Alah. Dalam yang ini kecil ni, 1, 2. Dalam kawasan ni. Saya tak dapat saya kena bandingkan dia dengan yen pair. Sebab itu saya kena jadikan dia kepada 1, 2 di belakang ni instead of 1, 2 di sini. Sebabnya soalan saya adalah 3
dalam tiga adakah sini ada yen dynamic? Negatif yen dynamic. Kalau kita tengok yen pair ada, dan kita boleh letakkan 3 dalam 3 situ. Saya tak lukis satu chart, saya lukis 72 chart untuk cerita yang sama. Ini benda yang anda kena tengok. Kat mana anda punya ni, anda nak letakkan dia. Kalau anda letakkan dia sebagai 1, 2 dan anda sedang menjangka 3 dalam 3, yen pair kena extend di situ. Dulu lebih penuh. Ya, sebab kita guna MT5. Kalau MT5 payah saya nak lukis penuh. Dia tak dapat kat belakang sendiri. Try lukis sendiri, then boleh kata. Kalau tak try lukis tak dapat nak kata. Try lukis kat MT5. Kalau trading view simple. Jadi kalau kita tak jangka dia untuk buat yang ni, then kita akan letakkan 1, 2 di belakang instead of 1, 2, 3 dalam 3. Anda kena tengok logik dia. Kalau anda jangkakan ini 3 dalam 3 dan anda nampak untuk yen pair dah buat macam ni, dia break tapi RSI dia tak membuat high. Sama ada ini 1, 2 dan anda letakkan somehow 3, 4, anda extendkan 1, 2, 3 dalam 5. Faham tak? 3 dalam 5, 3, 4, 5. Kalau MT5 nak lukis dia WXY, siapa lukis WXY kat MT5? Meriah. Faham? Sebelum anda nak letak 3 dalam 3, anda kena fikir logik dia daripada structure. Jangan senang sangat semua 3 dalam 3. Tak sempat kita nak masuk diagonal ni. Boleh? Sebelum anda nak letakkan 3 dalam 3. Itu dia punya ni. Anda kena tengok. Whether you are looking at a very, very bullish market. Kalau yes, then okay. Kalau tak, jangan senang sangat 1, 2, 3 dalam 3. Kalau tak, chart terjadi macam ni. Pecut atas, lebih atas lagi. Faham? Dia 1, 2, 3. Pecut atas sana. Ke mana pergi? Ke bulan. Jangan senang sangat nak lukis macam tu. Boleh tak jadi? Boleh. Boleh, tapi anda kena tengok correlation. Jadi apa kita buat, kita akan pecahkan dia 1, 2, 3, 4, 5 sebagai whatever. 4, 5, jadi kita jadi 1, 2, dan ini whatever lah. Ini jadi 3, 4 dan lain-lain. Tapi kalau count lekuk pun nak dapat 3 dalam 3 susah nak dapat. Mesti ada yang masuk dalam 1, betul? Sebab itu saya tak count elite wave. Saya count sequence. Sebab anda akan terlepas banyak kepada entry kalau anda guna cuma elite wave. Kalau guna elite wave, kalau pure elite wave, anda tak akan banyak entry. Kalau pure elite wave, pure elite wave, anda tak akan banyak entry. Kalau pure lah, sebab dia semua cari 2, masuk wave 2 untuk cari kepada 3. Dia tak entry lain. Kalau pure lah, kalau pure betul-betul. Okey. Ada soalan untuk extension? Okey. Salah satu lagi tip untuk extension adalah dia biasanya within channels. Within channels, dia akan berlaku dalam satu channel, naik je. Selagi dia dalam channel tu, selagi tu dia punya ni kita extend. Selagi dia within dalam channel, dia extend.
Ini adalah contoh wave 1 punya movement. Ini wave 1. Selagi dia dalam channel ni, kita akan jalan. Buat satu sesi cerita tentang sequence. Hari-hari kita cerita benda tu, Azin. Sequence ni. Hari-hari. Benda tu je kita cerita. Sebenarnya saya cerita sequence. Ada Azin. Hari-hari. Spesifik saya tak ingat video yang mana kan, Pian. Ada few times. Cumanya saya tak dapat lukis dia dekat MT5 ni sebab sequence tu nak lukis dia remeh kalau tak ada tool dia. Faham tak? Kalau tak ada tool dia. Yang ni tak dapat. Yang tool ni tak dapat. Ini mustahil saya lukis guna sini yang dua ni. Itu mustahil. Dah spend 6 jam. Ada panjang saya cerita pasal sequence. Ada playlist. Pasal sequence. Panjang saya ceritakan pasal sequence. Ada orang kata Zul ni bawa benda baru. Tak, ini bukan benda baru. Lama. Lama dah. Cumanya saya banyak tekankan kepada 2 tahun kebelakangan ni. Dan tahun ni kita nak habiskan. Tahun depan saya akan atur dia satu. Dan bagi anda semua sekarang ni, anda tahun depan anda akan boring. Alah, cerita ni lagi. Kita nak tengok yang baru lah pula. Orang baru lah kan. Takkan anda semua dah expert. Anda semua dah expert. Inilah benda dia. Jadi ini 3. Ini tak dapat. Ini 3. Nampak snake. Kita tunggu formation of snake. Jadi ini akan jadi wave 3. Ni benda-benda ni 1, 2, ini tengah jadi wave 3. 4, 5, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Selagi dia tak break atas. Then sebelum dia jatuh. Kalau dia terus break atas, then tak kisah. Kalau dia break atas, bagus lah. 1, 2, 3, 4, 5. Break kat atas. 1, 2, 3, kita long. Itu je. Tak ada apa-apa. Itu DEX dengan DEX dengan US 30. Apa pun waktu ni jangan. Anytime dia boleh ni. Kita pula masuk kat sini. Cantik, bye. Sharp pucuk engkau kan. Pucuk jadi akar kat situ. 5 minit. Dynamic, dynamic? Sequence tu purely kepada kiraan. Sequence tu purely kepada kiraan. Saya actually boring nak cerita benda ni sebab saya duk cerita benda ni bertahun-tahun tau. Kalau nak tahu, saya cerita benda ni sejak tahun 2012. Cumanya kepada mereka yang tertentu waktu tu, sampailah 2014. Lepas tu, saya dah tobat, dah tak nak cerita. Aku pun jam duk cerita sequence, dynamic. So, 2015, saya ceritakan pasal fundamental dia. Saya pun seronok cerita pasal market. Orang gelar Zul fundamental. Apa fundamentalnya? Mental ada je kan. Jadi apa yang saya buat kat situ adalah saya terangkan kepada pecahan-pecahan dia. Dan ada, kalau anda tengok kepada saya punya video-video lama mengenai fundamental, anda akan perasan apa instrumen-instrumen yang saya tengok. Saya banyak kepada STIR, overnight index swap, kepada options, kepada benda tu, volatility index, kepada gold silver ratio, kepada benda-benda tu. Dan untuk saya menggunakan dynamic ni, of course kepada 3, iaitu kepada US dollar, yen dan juga indeks, tetapi ada pecahan-pecahan dia untuk saya melihat besar sikit.
Itu untuk besar sikit lah, untuk mingguan, untuk harian, chart daily dan weekly. Tapi untuk trade hari-hari cukup. Yang kita kongsikan ni seriously, lebih daripada cukup. US dollar pair, yen pair dan juga indeks. Lebih daripada cukup. Jujur, kalau nak tengok benda lain aku naik gila. Tak payah. Ada tengok yang saya kongsikan dah lebih daripada cukup. Seriously, lebih daripada cukup. Kadang-kadang macam ni kalau orang nak ikut dia. Kadang-kadang nak ikut yang ini saja yang kita dah ada dah macam ni kan. So, lebih dah cukup, seriously. Saya melihat ada few lagi sebabnya saya melihat quite a few portfolios, ya, bukannya satu portfolio saja. Perlu tak? Tak perlu. Tak perlu. Okey? Ya. Kita pun dah habis masa. So, trade idea sama seperti yang kita ceritakan tadi. Untuk extension, ingat kunci dia adalah kepada motif dan momentum. Dan kalau kita jangka wave 3, dia tak boleh bersilang. Wave 4 dan wave 1 tak boleh bersilang. Okey, semua ni ada dalam nota dan besok kita akan sambung kepada structure diagonal dan juga structure korektif. Besok kita akan sambung, ya. Okey, itu saja. Thank you Sunbi, Pian, Sufi, Kimi dan rakan-rakan yang lain, Hazrin, Rosli. Jumpa lagi insya-Allah besok petang ni kita akan lihat keadaan Nisa pasaran. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, labur dalam satu sistem, dagangkan sistem anda. Jumpa lagi. Assalamualaikum.